Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa nusalli wa nusallimu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah, yang berusaha, ustaz pengurusi, para asatizah, ustaz yang saya segani, hormati, sayangi, kasihi, saya ikut israr dah sini. Saya jadi jam tu ni. Allahu Akbar. Takut tak keluar kalimah lagi ni. InsyaAllah. Dan tuan-tuan, ibu-ibu, ayah-ayah, muslimin, muslimat dirahmati Allah, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah tuan-tuan, rezeki takdir daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Malam ni diizinkan saya sampai ke tempat ini, satu tempat yang subhanallah saya melihat daripada jauh, menyokong daripada jauh. Saya cukup bangga dan saya cukup terharu lah dengan usaha yang dibuat oleh Al-Fadhil Ustaz untuk tempat ni. Bermula dengan arwah lagi, tuan-tuan pun tahu lah, tuan-tuan lagi tahu lah kan. Kita cukup menyanjunginya, kita cukup menghargainya, satu usaha yang cukup hebat. Kemarin saya program di Segi College. Segi College ni di Pulau Penang. Orang bangsa Cina punya lah, kolej-kolej mereka kan. Saya ada program di sana. Saya melihat bagaimana mereka buat satu institusi pendidikan. Puji ni bukan makna sokong lah, ni nak ambil inspirasi. Satu sistem pendidikan yang cukup hebat lah. The way mereka ada MOU dengan beberapa company, the way dia set up dia punya building and so on, semua tu saya rasa cukup hebat. Dan Alhamdulillah bila saya datang di sini malam ni, saya melihat ini impian saya. Bila saya melihat anak-anak tahfiz begini, dengan struktur bangunan yang saya nampak cukup hebat, dengan tersusunnya begini, saya rasa Alhamdulillah. Tempat tuan-tuan insya-Allah dengan vision yang jauh daripada Al-Fadhil Ustaz, mudah-mudahan ini menjadi kita punya aset lah ya. Biar satu hari nanti bila orang kata institusi pendidikan Islam, institusi pendidikan tahfiz, madrasah anak-anak kita ni, kita sehebat dan standing dengan modernnya, dengan tidak mengabaikan aspek-aspek ketulinan ilmunya, dengan memanfaatkan keilmuan surat dan sebagainya, tapi kita berdiri sama tinggi dan duduk sama rendah dengan institusi besar dan tempat lain. Kita doakan demikian insya-Allah ya. Mudah-mudahan kita sama-sama pakat membantu perkembangan pendidikan institusi anak-anak kita insya-Allah. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, malam ni kita akan membicarakan perihal kisah Isra' dan Mi'raj. Saya tulis satu buku dengan karya Bestari, tajuknya Cerita dari Langit, yang memperincikan kisah Isra' dan Mi'raj, yang kita kutip daripada penulisan Tuan Guru yang kita hormati almarhum Syekh Fatani, Kifayatul Muhtaj. Syekh Fatani tuan-tuan wafat tahun 1265 Hijrah. Lahir di Gresik Fatani, kemudian berguru di guru-guru di Aceh dan Fatani, kemudian menyambung pengajian beliau di Mekah selama 30 tahun. Lalu melazimi para masyayikh di Madinah selama 5 tahun, mendalami dalam bidang hadis, kemudian balik, kemudian menulis kitab-kitab yang hebat, yang sampai hari ini kita menumpang jasa Tuan Guru, macam Minatul Musalli, Furu' al-Masail, Fi Usul al-Wasail. Banyaklah kitab-kitab Tuan Guru. Tarikh Fatani, satu kitab yang cukup power. Kitab sejarah Melayu. Orang kata Melayu tak tulis kitab sejarah. Tarikh Fatani adalah satu kitab sejarah yang cukup hebat, yang kalau boleh saya minta tuan-tuan dalam institusi pendidikan ni, tuan-tuan buat satu convention, kita bedah Tarikh Fatani. Cukup powerful kitab sejarah Islam Melayu yang dahulunya orang kata tak tulis pun Melayu, mana ada dokumen bertulis sejarah. Tuan Guru Syekh Fatani telah awal menulisnya, bagaimana perkembangan Islam telah berlangsung, dan all of that are documentized. Semua itu didokumentasikan di dalam Tarikh Fatani. Maka hari ini kita menumpang berkat, menumpang penulisan Tuan Guru, dan insya-Allah sedikit sebanyak yang boleh saya kongsikan dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj ini. Dan saya datangkan malam ni untuk anak-anak, untuk adik-adik, satu hadis dalam riwayat Sahih Muslim tentang peristiwa Isra' dan Mi'raj. Banyak lagi lah hadis dalam Sahih Muslim, Sahih Bukhari, dalam Musnad Ahmad, banyak. Tapi malam ni saya pilih yang ni sebab saya nampak lebih sesuai untuk kita bahagikan level antara anak-anak pelajar dan ibu-ibu dan ayah-ayah. Saya rasa lah tapi saya rasa mungkin tak sempat sampai habis. Setakat mana kita sempat. Adik-adik ada bawa pensel tak? Bawa kan? Mana perlu kita bulat, kita bulat. Yang mana tak dan, nanti ustaz-ustaz akan sambung di sini. Supaya pengajian kita ini, supaya ceramah ini dia jadi pengajian.
No, maksudnya kita balik nanti kita ada something untuk kita bincang di bilik, bincang dan kita wacanakan. Insya-Allah. Boleh saya sambung, no? Insya-Allah. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, bila menyebut tentang Isra dan Mi'raj, firman Allah Subhanahu wa taala, subhanallazi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'un basir. Sadaqallahul azim. Seperti mana hebatnya kisah Isra dan Mi'raj yang akan kita ceritakan pada malam ini, tuan-tuan. Begitulah Allah Subhanahu wa taala memulakan pembukaan surah ini. Bila mana Allah Subhanahu wa taala membuka surah-surah dengan puji-pujian, selalunya kita akan jumpa dalam Quran, adik-adik akan jumpa dalam Quran, sabbahalillah, yusabbihu lillah, kan? Selalu kita jumpa. Sabbihisma rabbikal a'la, selalu kita jumpa. Tetapi untuk ayat Isra dan Mi'raj, Tuhan mulakan clearly, subhana, maha suci Allah, subhanallazi asra bi 'abdihi, maha suci Allah yang memperjalankan hamba-Nya. Daripada ayat ini yang pertama keluar dalam fikiran kita adalah, kenapa Allah Subhanahu wa taala guna kata ganti nama abdihi, hamba-Nya, sedangkan semua mengetahui yang dibawa berjalan itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi. Boleh tidak Allah Taala terus sebut maha suci Allah yang memperjalankan rasulnya, ataupun maha suci Allah yang memperjalankan Muhammad, sebut nama Nabi terus. Tetapi Allah Ta'ala menyebut abdihi, hambanya. Kerana apa? Kerana perjalanan ini adalah perjalanan bersama. Perjalanan yang ditempuh oleh baginda Nabi SAW ini adalah perjalanan yang akan kita tempuhi bersama. Tuan-tuan akan tengok nanti sepanjang kita bincang nanti ni, apa yang Nabi jumpa dalam Isra dan Mi'raj adalah apa yang akan kita jumpa dalam hidup. Apa yang mengganggu Nabi dalam Isra dan Mi'raj adalah apa yang akan mengganggu kita dalam hidup. Apa dilema yang berada dalam proses perjalanan Isra dan Mi'raj adalah apa dilema yang kita hadapi dalam hidup seharian kita. Kerana itu abdihi digunakan dalam kalimah itu. Itu yang pertama. Yang keduanya, abdihi ini adalah satu tingkatan darjat seseorang manusia yang paling tinggi di sisi Allah. Paling tinggi sekali. Dalam dimensi manusia, hamba ni paling rendah. Tapi dalam dimensi Tuhan, bila mana seorang hamba itu diiktiraf sebagai hamba Allah, maka that was paling tinggi kedudukannya. Kedudukan paling tinggi bila mana Allah Ta'ala reda seseorang itu sebagai hamba Dia. Ya ayatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Bila Tuhan panggil balik kan, kemudian kata Allah apa? Fadkhuli fi ibadi, masuk dalam jemaah hamba-Ku. Lepas syarat itu barulah wadkhuli jannati, masuk syurga. Hari ini berapa ramai di antara kita nampak dua dulu. Amalan kita dah fikir syurga mana nak pergi ni, berapa dapat ni, berapa ni nak pergi ke nak nombor dua ni, sehingga terlepas yang pertama. Sedangkan kita nak rebut dalam dunia kita hari ini adalah kita nak rebut nak jadi yang nombor satu tu, nak direda sebagai hamba Allah. Sebab tiada tujuan lain kehidupan ini melainkan fungsi kita adalah untuk menjadi hamba Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Tak ada tujuan lain. Habis tu ustaz, kerja semua ni tak boleh. Ya boleh, tetapi kita niatkan kerana Allah, maka dia jadi tujuan kita adalah untuk Allah, dapat redha Allah. Fungsi kita itu adalah buat ibadat kepada Allah. Saya nak tanya tuan-tuan, fungsi telefon apa? Untuk cakap telefon lah. Untuk cakap telefon, main WhatsApp, apa lagi boleh? Buka YouTube. Yang tu yang kita kerti pun apa lagi? Adalah 1, 2, 3 game no. Game pula yang top. PUBG pun dia berita jatuh dah ni. Dah baru lagi. Tak apalah, tapi fungsi telefon ni betul-betul cakap telefon lah. Apa? Zaman kita sekolah rendah dulu ada Half-Life, Counter Strike memang kan. 5 opang nak bayar kat sisi tu. Lah dia pemain di handset kan. Tapi fungsi dia apa? Fungsi untuk cakap telefon. Satu hari tiba-tiba taikat telefon, hello, tak bunyi. Cakap tak bunyi, tekan tak bunyi ni, maknanya dia kehilangan fungsi dia. Maka mana tempat dia? Tong sampah, kita buang dia. Kita beli kereta, fungsi dia untuk bawa kita berjalan. Tiba-tiba kita start kereta tak berjalan, kita kena bawa dia pula. Kita pula tolak dia. Bukan dia bawa kita bawa dia. Fungsi dia tadi tu hilang. Maka mana tempat dia? Kedai besi buruk.
ataupun bengkel mana telah dah habis fungsi, kedai besi buruk bila sesuatu fungsi itu hilang daripada sesuatu benda, maka tempatnya di pelupusan sampah, di store dan sebagainya. Tetapi seorang hamba itu bila mana dia tidak menjalankan fungsi dia sebagai hamba Allah, bagi tahu kat saya, mana tong sampah Tuhan buang kita? Mana tempat Tuhan telah humbankan kita? Mana tempat? Tidak ada, tuan-tuan. Allah Subhanahu Wa Taala meskipun kita mengabaikan fungsi kita hari demi hari, tidak pernah barang sekali Tuhan kecewa dan membuang kita. Sebaliknya terus menerus memberikan kepada kita sinar, memberikan kepada kita peluang, menyebut kepada kita la taqnatu min rahmatillah, jangan putus asa dengan rahmat Allah. Berapa kali dah dalam kehidupan kita ini kita abaikan fungsi kita, berapa kali Tuhan buang kita? Tuhan tak pernah buang manusia, tetapi berapa kali manusia buang Tuhan dia. Maka tuan-tuan, perjalanan Isra' dan Mi'raj ini bukan perjalanan kecil, sebuah perjalanan yang cukup besar. Ia bukan tentang sebuah kisah Nabi berjalan pergi ambil semayang saja. Ia sebuah kisah perjalanan cinta antara hamba dan Tuhannya. Kerana itu Allah Ta'ala memperjalankan Nabi SAW minal masjidil haram ila masjidil aqsa. Isra' adalah perjalanan daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Perjalanan Isra' adalah Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dan Mi'raj dinaikkan ke langit. Kenapa perlu Allah Subhanahu Wa Taala bawa Nabi pi Masjidil Aqsa dulu? Kalau Allah Ta'ala nak bawa Nabi naik ambil perintah solat, nak pertunjukkan dekat Nabi kesudahan umat-umat dan sebagainya, why don't terus tunjuk ya, naik terus di Mekah, tanah haram, naik terus. Pasal apa nak kena pi dulu RNR ni? Pasal apa nak kena pi dulu Masjid Al-Aqsa, nak kena pi juga Palestin ni? Pasal apa ni? Jawapan dia kita akan dapat di hujung kuliah nanti. Kalau dan kena bagi dan juga di hujung kuliah nanti kita akan tengok ini rupanya jawapannya. Sebab tu Tuhan bawa tu pi dulu Masjid Al-Aqsa. Nak tahu jawapan, tunggu sampai habis. Insya-Allah. Tapi memang kena tunggu sampai habis pun. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, tahun berlakunya Isra' Mi'raj disebut sebagai tahun kedukaan. Semua orang setuju yang tu. Cuma perbezaan tarikh itu memang biasa dalam kalangan ulama. Imam Nawawi sendiri dalam dua kitab beliau yang berlainan, Ar-Rawdah dengan Fatwa An-Nawawi, menyebut dua tarikh yang berlainan. Itu biasa, tak perlu bergaduh. Tetapi semua setuju peristiwa itu dalam tahun kedukaan. Yang pertamanya Rasulullah SAW kehilangan isteri yang disayangi, ibu kita Siti Khadijah, yang tidak pernah jemu membantu Nabi, yang membantu Nabi di sudut moral, yang membantu Nabi di sudut semangat, yang membantu umat Islam di sudut harta benda. Sebab itu umat Islam kena kuatkan kekuatan ekonomi. Hari ni semangat ni kita pakai bantu BMF, bagus dah. Sebab ekonomi satu benda yang sangat penting dalam Islam. Bahkan saya berani mengatakan dalam fasa akhir zaman ini, ekonomi menjadi agenda pertama, nombor satu. Sebab tu kalau tuan-tuan ada anak-anak yang minat bidang ekonomi, dia nak sambung bidang bisnes, pilah, tak apa, jangan abaikan agama. Sebab kita dahagakan ulama-ulama ekonomi akhir zaman. Kenapa pelabuhan Fatani dulu dijajah? Kenapa pelabuhan Kuala Kedah dulu dijajah? Kerana faktor ekonomi. Bila mana pedagang-pedagang Arab, pedagang-pedagang India yang semuanya Islam boikot pelabuhan Pulau Pinang yang Frederick Slide buat, semua kono naik di Kedah, semua kono naik di atas, maka mereka tak mampu buat apa melainkan mereka merancang hantar orang siap untuk seorang Kedah. Berapa banyak faktor ekonomi yang berlaku yang mencetuskan kepada perang-perang dunia, perang-perang besar. Kerana itu ini bukan benda kecil. Orang Islam kena melengkapkan kekuatan ekonomi dia in order for Islam, in order for Muslim, untuk menstabilkan, untuk kita imarahkan dunia keislaman kita. Dunia di tangan, akhirat di hati, orang kata. Bila di tangan, senang kita memberi. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, maka Siti Khadijah telah meninggalkan Rasulullah SAW. Banyak yang Siti Khadijah infakkan. Diceritakan dalam hadis bagaimana 3 tahun orang Islam masa tu hidup diboikot oleh orang Mekah, sampai makan kulit-kulit kayu. Bayangkan 3 tahun, anak-anak baby kecil yang masih menyusu, nak menyusu lagu mana, mak dia pun makan kulit kayu ya.
Penderitaan yang ditanggung oleh para sahabat Nabi ketika di Mekah tak terjangkau oleh akal biasa. Pengorbanan mereka itu cukup luar biasa. Dan individu yang bertanggungjawab menjadi funder kepada Nabi selama ini telah pergi. Nombor satu. Yang kedua siapa? Semua orang tahu. Bapa menakan Nabi kan? Abu Talib meninggal dunia. Tuan-tuan, Nabi bersedih. Ulama membincangkan faktor kesedihan Nabi bila mana meninggalnya Abu Talib. Kerana satu, meninggal Abu Talib, semasa Abu Talib ada, beliau adalah benteng kepada Islam meskipun dia bukan Islam. Dia benteng. Dengan adanya dia, Abu Jahal dengan Abu Lahab tak berani sangat nak kacau Nabi. Selagi ada dia di situ, mereka tak berani nak kacau Nabi sangat. Bila tidak ada Abu Talib, maka mereka mula menyentuh tubuh Nabi, meletakkan najis unta dan sebagainya. Selagi ada Abu Talib masa tu, mereka tak berani sangat, pukul ikut jauh ya. Maka bayangkan bagaimana Allah Ta'ala takdirkan individu yang menjadi benteng kepada Islam, yang menjadi penyelak benteng kepada Islam, benteng kepada kekasih Allah, yang kehilangannya disedihi oleh Nabi. Nabi berdoa kepada Allah istighfar untuk pak saudara dia, tapi untuk minta dia diterima dalam syurga tak boleh. Tuan-tuan, satu orang figure yang bernama Abu Talib ini yang begitu mengasihi Nabi, bahkan mungkin lebih daripada kita, yang menyara Nabi daripada kecil, yang merelakan dirinya dikecam oleh penduduk Mekah kerana melindungi seorang lelaki yang bernama Muhammad ini. Jasa dia begitu besar kepada Islam. Dengan adanya dia, orang tak berani sentuh Islam masa tu. Kita hari ini berapa ramai umat Islam atas dunia, Islam bukan kata disentuh, dikutir, ditumbuk, dipijak sampai rapat. Tetapi satu lelaki yang bernama Abu Talib ini, out of berapa bilion manusia atas dunia yang Islam hari ini, dia tak terpilih untuk terima hidayah. Tuan-tuan, letaklah diri tuan-tuan. Tuan-tuan berbanding Abu Talib, siapa lagi kemah di sudut mempertahankan Islam? Siapa lagi kemah? Nak letak diri kita compare dengan Abu Talib, jauh dia meninggalkan kita, jauh. Tetapi bayangkan sayangnya Allah kepada tuan-tuan. Instead of him, uncle, bapa, saudara Nabi, yang Nabi kasih, yang Nabi sayang, Tuhan pilih tuan-tuan. Kalaulah boleh pilih antara semua, ramai orang Islam ni tuan-tuan hari ni, ramai orang Islam yang bagus-bagus lah, yang sederhana pun ada, yang teruk pun ada ni, sampai minum arak, tukar jantina, Islam dia. Kalau boleh tukarlah kawan ni dengan Abu Talib, baik ambil Abu Talib. Tetapi hidayah milik Allah. Bukan kata kat mereka, kat kita sendiri pun, apa semangat kita kepada Islam selama ni? Nak compare dengan Abu Talib yang Tuhan tak pilih dia, Tuhan pilih tuan-tuan. Punya sayang Allah kat kita ni tuan-tuan. Instead of him, kita dalam celahan bilionan manusia, ramai yang berkorban untuk kebaikan kesejahteraan manusia, Tuhan pilih kita. Tak cukupkah lagi itu tanda cinta dan sayang daripada Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita tuan-tuan? Hanya dengan compare kita dengan Abu Talib, kita telah tertewas. Tetapi walau bagaimanapun, di celahan sungai petani ini ada celahan hati-hati dan roh itu yang tuan-tuan pilih. Allah Ta'ala pilih tuan-tuan. Islam, terima Islam, terima syurga, terima Islam. Instead of ramai lagi yang hebat-hebat yang tak terima hidayah itu tuan-tuan. Dalam Discovery Channel ada satu siri Mighty Ship, cerita pasal kapal-kapal besar. Saya Discovery Channel ni saya rajin tengok lah. Oasis jatuh nombor 2 masa Discovery dulu. Saya suka tengok orang putih dia buat macam-macam kan. Ada satu pertubuhan orang putih ni, mereka share duit ramai-ramai, mereka buat kapal besar. Yang kapal itu jadi hospital. Siri tu siri nama Mighty Ship. Apa mereka buat? Mereka belayak pergi negara Afrika. Mereka belayak pergi negara Afrika, pergi tengok orang yang sakit kulit, orang yang sakit koshiko, atau koshiko yang kurus, tak ada apa tu. Banyak penyakit lah, macam-macam jenis penyakit, ada sampai jadi kanser dan sebagainya. Naik atas kapal, bagi berubat for free. Berubat. Saya duk ingat dia pun nak tarik masuk Kristian ke apa ke, bukan. Saya tengok sampai habis, rupanya tak. This is for kemanusiaan saja. Pasal kesian tengok teruk meteor-meteor tu. Ada pemikiran di hati mereka, celahan hati tu nak pergi tolong di celah-celah Afrika.
Biar kesian ni, ada yang tak minum air bersih, ada yang susah, sakit, tak ada siapa nak rawat. Mereka buat satu kapal, share duit ramai-ramai, pi sampai ke sana. Wak naik masuk atas kapal, di atas kapal itu lengkap fasiliti untuk berubat, bantu orang. Bukan kena mengena apa pun dengan mereka. No, di benua Afrika no. Tetapi masih ada sakit bagi kebaikan dalam hati mereka. Bantu ni, bantu. Kita hari ni tuan-tuan orang Islam yang Tuhan berikan kepada kita nikmat hidayah Islam, jiran sebelah rumah sakit pun kita tak boleh. Tetapi dalam semua itu Allah masih pilih tuan-tuan berbanding mereka. Tak cukupkah cinta dan kasih sayang daripada Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita ni tuan-tuan? Kalau nak ukur dengan peristiwa Isra dan Mi'raj ini, kita tertomuh tuan-tuan, mengenangkan betapa hebatnya kasih sayang Allah kepada kita. Tuhan berikan kita segala-galanya tuan-tuan. Tuhan berikan kita segala-galanya. Aduh celaka kita ini tuan-tuan, manusia. Apa yang kita buat dosa malam ni, esok kita nak makan apa dah ditulis dah. Malam ini kita bermaksiat, kita dosa kepada Tuhan kita melawan Tuhan kita ingkar Tuhan kita bangun pagi esok kita makan terhidang atas meja telah ditakdirkan oleh Allah Ta'ala. Luahnya cinta daripada Allah. Luahnya cinta daripada Allah. Bila kita buat pahala, buat kebaikan, pahala datang dulu. Bila kita buat kejahatan, bukan dosa datang dulu, keampunan yang ditawarkan dulu. Tak minta baru datang dosa. Betapa Allah Ta'ala sayang kita, berikan kepada kita segalanya. Tadi Ustaz baca tadi semayang maghrib, qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimislihi madada. Kalau nak tulis kalimat-kalimat Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita ini, kita tak mampu. Walaupun kita ambil lautan jadi dakwah, ambil semua pokok-pokok jadi batang pena, nak tulis kalimat-kalimat Allah tak mampu. Meskipun kita doublekan bilangan itu, tak mampu tulis. Tuan-tuan tahu lautan tahu mana punya luas nak jadi dakwah. Kedalaman paling dalam lautan atas dunia nama dia The Mariana Trench. Dua beradik jumpa tahun 63 tak ingat, tak silap. Dua beradik ni jumpa, dia petuk kamera terus sampai ke bawah. Paling dalam ever recorded in human history adalah The Mariana Trench. Kedalaman dia 270,000 kaki. 270,000 kaki. Yang mana Everest ketinggian dia berapa? 27,000 kaki. 10 kali Everest tu. Everest yang orang naik berapa bulan punya lama, mati setengah tu. Kalau Everest masuk dalam laut, dia pun lemah. Burj Dubai rendah lagi lah, 2,100 kaki. KLCC tak masuk list terus lah. Burj Dubai yang kata buka puasa atas waktu lain, bawah waktu lain, baru 2,100. The Mariana Trench, lautan ini sampai ada beberapa zone disebut sebagai Heddle Zone, Blind Zone, yang di dalamnya ada ikan yang tidak ada mata pun, ikan tu. Tetapi boleh berkomunikasi, boleh ada keluarga, hantar anak pergi sekolah semua ni tanpa ada mata. Dia pun pakai wifi. Dalam buku dia kata pakai frekuensi. Dia berhubung guna frekuensi sebab mata tak berfungsi dekat situ. Kerana zon gelap, blind zone. Ada kawasan yang cahaya tak boleh tembus. Ada kehidupan yang dia duduk kat zon itu, dia tak boleh naik zon lain. Dia naik zon lain, dia mati. Ada ikan takat ni saja, dia turun bawah, dia tak boleh buat apa dah. Luahnya lautan ini. Ya, tetapi nak tulis kalimat Allah jika dakwah itu digunakan air lautan, tak cukup tuan-tuan. Nak kenangkan cinta Allah, nikmat Allah, saya katakan kita naik di atas, kita mati, kita masuk ke dalam, kita mati. Naik di atas nak kenangkan matahari, bintang, mawaqi'in nujum, banyak benda yang luar atas dunia, atas angkasa kita rebah, tak boleh fikir. Matahari yang begitu besar, dia ialah bintang terkecil sekali. Tok Wan kepada matahari nama dia apa? Supernova. Matahari pun dah besar dah. Lagu mana nak fikir tuan-tuan? Bima Sakti punya luas, dia adalah Bima Sakti ni satu galaksi yang terkecil. Ada galaksi lain lagi, ada Thor, Odin, ni semua tu tahu tak? Asgard semua tu. Nah abang kita ada tempat lain juga, percaya sungguh lagi. Jadi luas. Dalam hadis ni tuan-tuan, nanti kita Nabi cerita. Ni hadis sahih, Nabi kan cerita di atas tu Nabi jumpa apa? Kita tengok lagi. Kalau dan siapa doktor tu Ustaz kena bagi dan juga. Saya bagi dan insya-Allah. Okey. Jadi kalau kita naik di atas, kita masuk ke dalam, nak kenang dalam badan kita ini ada pulmonary vein, pulmonary artery, aorta, ada diaphragm ni, semua sistem dalam badan ni rebah tuan-tuan. Buah pinggang besar ni Tuhan cabut satu, nak ganti besar ni, tu dia mesin punya besar.
Seminggu 3-4 kali kena pergi cuci buah pinggang. Hanya dengan besar ni Tuhan tarik, satu mesin kena ganti. Jatuh miskin setengah orang kalau dia tidak ada bantuan. Sebab nak cuci buah pinggang saja. Hanya besar ni Tuhan tarik. Tu kita tak fikir sistem darah lagi berjalan dalam tubuh, paru-paru kita, sistem-sistem reseptor kita ni, sistem otak, sistem mata kita, telinga. Banyak yang kita tak boleh fikir dengan akal. Kita fikir sampai ke dalam ni. Rebah kita tuan-tuan, mengenakan betapa kompleks Allah Ta'ala buat kita. Sayang dan telitinya Tuhan buat kita ni. Satu-satu bulu kening semua jaga satu-satu ni. Teliti Tuhan buat kita ni. Tetapi kita yang mengabaikan diri kita, kita kufur nikmat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Berapa banyak nikmat yang daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala kita dustakan. No, tuan-tuan, nak kenangkan hebatnya Allah, tak perlu sampai bergaduh bincang Tuhan di mana semua, tak payah. Kenangkan Tuhan buat kita ni pun kita dah rebah dah tuan-tuan. Rebah dah. Betapa dia sayang kita ini tuan-tuan. Menjaga kita ni. Langit Nabi kata apa? Lau ta'lamuna ma a'lam la dhahiktum qalilan wa la bakaitum katsira. Kalau kamu tahu apa yang aku tahu, kamu akan sedikit ketawa dan banyak menangis. Ni yang di atas kita ni, segala asteroid, segala meteor, segala macam-macam ni, objek-objek langit. Siapa yang tahan daripada turun menghentam kita? Antara binatang di hutan dengan kita di sini, berapa pagang sebenarnya tuan-tuan jumpa? Tidak ada. Tetapi Tuhan tahan daripada main. Siapa yang tahan dia? Wa izal biharu sujirat, ketika air laut meloncat ke darat. Berapa kali yang laut meloncat naik darat tuan-tuan dalam sejarah kita? Siapa tahan dia loncat naik? Allah Ta'ala memelihara kita setiap satu sudut, setiap satu saat. Saat pun tak betul, bawah pada saat lagi. Setiap satu hembusan ini Tuhan jaga kita tuan-tuan. Maka kalau kita belum pulangkan cinta ini, alangkah malangnya kita, alangkah tak gunanya kita ini kalau kita belum pulangkan cinta tersebut. Berapa ramai manusia yang memburu cinta manusia yang lain hingga mengabaikan cinta Allah. Berapa ramai yang mendiamkan Allah demi mengangkat manusia lain. Sedangkan Allah Ta'ala lah yang pertama membela manusia di depan para malaikat. Bila mana Allah Ta'ala kata nak buat manusia kan, malaikat kata apa? Ataj'alu fiha ma yusri fiha wa yasfiku dima' kan? Nak buat apa? Yang nanti akan merosakkan bumi, akan menumpahkan darah. Siapa yang pertama nak bela kita masa tu? Di saat kita tidak ada duit nak bayar lawyer untuk fight bagi pihak kita, untuk berhadapan dengan para malaikat, untuk berhujah bagi kita malaikat, give me a chance, bagi kami peluang, kami nak hidup dulu. Tidak ada duit nak bayar lawyer. Lawyer pun tidak ada. Bahkan kita pun belum ada untuk bercakap. Allah yang pertama bercakap bagi pihak kita, mendapatkan hak untuk kita hidup. Hari ini kita lawan Allah, kita menggunakan dalil-dalil hak asasi manusia. Sedangkan hak kita yang untuk hidup, siapa yang pertama pertahankan? Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tuan-tuan, luah ilmu Allah tadi, cinta Allah luah. Saya nak sambung lah. Maka abdihi, memperjalankan hamba dia. Nabi kehilangan Abu Talib. Ingatlah tuan-tuan, banyaknya jasa Abu Talib. Tuhan pilih kita terima Islam, jasa tak pun ada. Tuhan pilih kita lagi. Kalau boleh pilih lah, kata ni contoh tuan-tuan, bukan betul, ini contoh. Katalah kita suruh pilih, gantilah seorang orang Islam yang teruk-teruk, tukang jantina semua ni, tukar ambil Abu Talib masuk Islam. Orang tak apa swipe kan? Tak berlaku tuan-tuan. Tuhan pilih lagi tu. Allahu Akbar. Tapi kita lawan Tuhan kita. No. Kemudian Allah Ta'ala memperjalankan Nabi ke Masjidil Aqsa, melewati tanah yang diberkahi oleh Allah. Kemudian kata Allah Ta'ala tutup dengan ayat innahu huwa sami'un basir. Kalau adik-adik duk tahfiz, adik mengaji ulumul Quran, adik akan faham. Dalam ayat ini istilah yang kontradik. Sebab ayat yang atas Allah Ta'ala cerita tentang kerajaan, kebesaran, keagungan semua ni, memperjalankan hamba satu malam naik ke langit, turun balik. The great of Allah. Selalunya di hujung ayat Tuhan akan tutup dengan perkataan yang menandakan Allah Ta'ala ni great. Macam apa, kuasa dia mutlak, banyaklah kuasa yang menandakan kekuasaan azim and so on. Tetapi instead of yang tu, Tuhan pilih guna yang ni.
Sami' basir. Dengar, lihat. Apa mesej dia? Tuhan nak bagi tahu segala keresahan Rasulullah masa itu, kehilangan isteri, kehilangan bapa saudara, dicemuh oleh orang musyrikin, kesemua itu Allah dengar, kesemua itu Allah lihat. Jangan sangka kesedihan kita hari ini Tuhan tak pandang. Jangan sangka apa yang orang fitnah kita selama ini Tuhan tidak dengar. Tuhan mendengarnya, Tuhan melihatnya. Akan sampai satu masa Tuhan panggil kita mendekatinya. Sebab itulah berlaku Isra' dan Mi'raj, menandakan apa? Ketika pintu-pintu dunia ditutup untuk kita, dibukalah pintu-pintu langit untuk Tuhan menerima kita. Ketika seluruh Mekah boikot Nabi, tutup pintu, tak boleh dekat Nabi, pintu langit dibuka untuk Rasulullah. Kita pun begitulah tuan-tuan. Dalam kehidupan kita hari ini, bila kita dicemuh, difitnah, didengki, dibenci, semua pintu-pintu tutup terhadap kita, yakinlah pintu-pintu langit terbuka untuk kita kembali kepadanya tuan-tuan. Lepas itu bila Nabi sedih, Allah Ta'ala bawa Nabi berjalan. Tuan-tuan bila bersedih, keluarlah berjalan tuan-tuan. Keluarlah berjalan. Perhatikanlah malang yang bertimpa-timpa di tempat orang lain. Nescaya kita akan merasakan malang yang menimpa kita itu hanya secebis berbanding mereka. Kalau kita rasa kita susah dah, keluarlah pergi tengok kampung-kampung orang yang lagi susah pada kita. Maka kita akan katakan beruntungnya hidup aku ni. Bila kita rasa kita miskin dah, keluarlah pergi tengok tempat-tempat setengah orang yang lagi miskin daripada kita. Maka kita akan rasakan aku ni cukup kaya dah. Kalau kita rasakan kita ini penat, sakit teruk ni, keluarlah pergi tengok sakit orang lain. Nescaya kita rasakan Allah sihatnya aku ni. Saya jumpa dengan satu orang pemuda di Terengganu. Dia kena penyakit misteri. Dia enzima apa? Sakit kulit tu kan. Saya jumpa pasal saya ikut Tuan Haji Luqman, bapa mentua Ashraf Muslim. Ashraf Muslim ni lah, abang Ashraf Muslim, lelaki yang pertama yang tarik saya masuk dunia apa? Dunia lara tak boleh apa? Dunia lakon layar ni lah. Dulu saya tulis buku. Cerita dia saya tulis buku umur tahun 2010. Pasal masa tu saya malu. Bila mana nak telefon rumah minta duit kat ayah mak kan. Itu bukan orang senang. Ayah saya menjaga kutiau tepi jalan. Kata tuan-tuan habis solat Isyak, Petronas pukul senang, tepi tu ada penjaja tu. Ayah saya salah seorang. Bukan orang senang. Bila saya duduk di Kuala Lumpur mengaji di sana, saya nak minta duit segan. Segan. Maka saya start tulis buku. Rata-rata kedai kan alhamdulillah. Buku pertama berjaya, kedua berjaya alhamdulillah. Sampai buku yang keempat saya buat dengan seorang perempuan nama Diana Amir tu. Titisan Mahabah tu, saya dengan dia lah tu. Lepas tu Tuan Haji Luqman, bapa mentua Ashraf Muslim, ajak saya ikut dia sebagai RA. Apa saja rawatan yang dia buat tu saya ikut, saya perhati, saya jumpa pesakit, saya sembang, saya jumpa ramai pesakit-pesakit kanser dan so on. Ikut satu Malaysia ikut. Apa yang saya jumpa saya tulis untuk dia. Dalam proses itulah saya kenal dengan Ashraf Muslim. Saya kenal, maka dia kata, Nazri, awak boleh tulis, abang ada duit, jom kita gabung, kita buat drama dakwah. Itu yang starting dia tu. Drama yang pertama saya buat, Surat Untuk Dia, TV Al-Hijrah. Kemudian Astro Oasis, yang tu waktu tuan mungkin ingat, masa rajin ulang, Al-Kazak. Contoh tu saya buat. Kemudian yang terbaru yang Nur tu lah, TV3 tu. Tapi yang satu, yang dua saya tak terlibat. Tapi contoh tu panjang, pasal tak boleh contoh ni, kena PM tepi. Kesedihan juga Ustaz, bila kadang-kadang nantilah ni saya cerita ke tepi lah, saya takut ada kamera, tapi ada cerita lah. Baik, bukan kita merajuk tak, ada cerita lain. Tapi saya kenal dengan dia, saya start buat drama lah. Kemudian saya balik kampung, Tuan Guru Ustaz Mutalik Ma'ruf kata, Nazri, karang Ustaz kat Ustaz satu kisah tentang Uhud. Maka saya karang lah, Ustaz bagi CD pengajian Nurul Ihsan tu kan. Saya karang-karang siap, saya hadiah kat dia. Nama dia lah, saya jadi ghost writer. Ustaz Mutalik kata, berapa ringgit? Saya kata, tak payah, ni untuk Tuan Guru, saya kata. Lepas tu tak apalah, saya selesai lah. Esok malam tu dia telefon saya, Nazri nak pergi Mesir tak? Saya kata, nak pergi kan? Jom Ustaz bawa, tapi bawa pasport. Pergi jalan ni dia bawa pergi belanja free lah. Pergi ronda dengan dia, ronda. Alhamdulillah Tuhan bawa pergi free. Sebelum tu dengan Tuan Haji Luqman, setelah selesai buku, alhamdulillah buku tu bestseller.
Haji Uman tanya saya, Nazri dalam hidup ni apa yang Nazri nak sekali? Masa tu umur saya 23. Saya kata nak apa, kan nak nikah kot. Saya kata teringin nak pergi Mekah. Mana ada duit tuan-tuan 23 duk mengaji. Saya kata duduklah kereta, saya ingat dalam kereta. Masa tu dia hantar saya balik UAE dan balik saya punya hostel. Saya kata kalau ikut hati nak pergi Mekah lah Haji. Okey, buat pasport. Senang ya. Lagu tu ya. Pergi buat pasport, buat semua tuan-tuan, dia bawa pergi Mekah free. Masa tu umur 23, 24 pergi Mesir. Alhamdulillah free semua Tuhan bagi. Kalau Tuhan nak bawa kita, tidak ada yang mustahil. No? Tidak ada yang mustahil. Baik. Nak sambung sikit lagi, no? Sambung sikit lagi, Pak. Banyak orang tak buka hadis ni. Okey, maka Tuhan dengar, Tuhan pandang. Yakinlah tuan-tuan, yakin. Pilah berjalan. Tetapi saya nak tanya adik-adik, Nabi berjalan di mana? Saya gunakan bahasa yang paling lapik dan mendekati Allah. Kita guna bahasa yang lapik, kita tak payah nak pakai kita bahasa yang apa? Yang selamat lah. Mendekati Allah cukup, no? Baik. So perjalanan itu mendekati Allah. Jadi perjalanan yang saya sarankan tuan-tuan buatlah hidup kita ni, perjalanan macam mana? Perjalanan mendekati Allah. Pergilah berjalan melawat tempat-tempat yang boleh kita renung kebesaran Allah. Oh, kalau lagu tu Ustaz masjid sajalah. Belum tentu. Ayat terjun pun boleh kenal nikmat Allah. Tengok ayat terjun yang mengalir itu tuan-tuan. Tuan-tuan pergi ayat terjun, tuan-tuan baling bola kedai Iko tu, baling tu. Tuan-tuan tunggu dia main balik dah bola tu. Main balik tak bola tu dik? Main balik. Tak main dah, betul tak? Yang berlalu akan terus berlalu. Yang main itu ayat yang baru, and they never stop. Tak pernah berhenti. Tuan-tuan pejam mata kot dia berhenti zat. Dah, dia berjalan. Tuan-tuan paling belakang, dia berhenti tak? Dia berjalan situ. Tuan-tuan balik rumah, dia berjalan. Tuan-tuan hidup, dia berjalan. Tuan-tuan mati pun dia berjalan. Di situlah mengalirnya air, tak pernah berhenti. Mengenangkan ayat terjun saja telah buat kita terfikir hebatnya Allah. Nak fikir hebat Allah bukan kata dalam ulumul Quran saja. Buka matematik pun kita akan fikir hebatnya Allah. Adik-adik malam ni sebelum tidur, kira dulu start nombor 1 sampai habis. Lagi tak habis jangan tidur. Try. Abang kat ustaz Warden, lagi tak habis jangan tidur. Kira 1, 2, 3 sampai habis. Tak habis jangan tidur. Tidurlah. Tak tidur tuan-tuan, tidak ada habis. Maka dengan matematik saja kita dapat fikir hebatnya Allah. Kita kena buka pintu. Agama ni luas lagi. Baik. Saya pergi lagi lah. Kita nak pergi hadis tu insya-Allah boleh. Baik, maka Nabi dibawa. Kita start insya-Allah. Saya minta izin ustaz saya baca, saya takut ni. Baca depan ustaz insya-Allah. Baik. Haddatsana Mai seorang baca boleh tak? Macam mana? Haddatsana Syaiban bin Faruq, haddatsana Hamad bin Salam, haddatsana Sabit al-Bunani an Anas bin Malik anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Baik, dia hadis dalam menceritakan tentang Isra Mi'raj, banyak lagi tuan-tuan. Banyak riwayat daripada Qatadah, daripada Anas bin Malik, daripada Syarik bin Namir, 3-4 tokoh yang lain. Tapi saya pilih yang ni yang yang paling middle antara adik-adik tahfiz dengan ibu-ibu dan ayah-ayah. Saya rasa yang paling tengah-tengah. Adapun sekarang saya dalam usaha nak takrij kitab Kifayatul Muhtaj. Tuan doakan saya lah. Saya nak jadikan itu sebagai satu amanah. Saya tak maulah orang duk petikai kitab turas kita ni kan. Jadi bila Tuhan takdirkan kita duduk dalam mana-mana lapangan, biar kita keluar itu kita tinggalkan sesuatu. Biar hidup kita ini tuan-tuan, biar kita hidup atas dunia ini, adanya kita orang merasa, perginya kita orang terasa. Kita buat macam tu. Bila kita ada orang pekat merasa, bila kita tidak ada orang pekat terasa. Mudah-mudahan. Maka dalam bidang apa pun tuan-tuan, cikgu ke, engineer ke di sini, kelang technician ke apa ke, biar kita ada di situ orang merasa keberadaan kita tu. Tak mesti dengan kita tiap hari kita baca hadis, tuan-tuan duduk di kelang. Hari-hari tuan-tuan bawa si lemak selimpah bagi. Bila tuan-tuan tak ada orang merasa, tak ada dia arwah orang dulu baik, teringat si lemak dia duduk bawa. Ada something yang kita tinggalkan. Pasal hidup ini kita hidup ini kita hidup berjuang. Bukan hidup ini hidup kita menumpang. Kita berjuang tuan-tuan. Sebab itu dalam kehidupan manusia, kapal komersial, kapal terbang komersial boleh dinaiki berapa orang? 300 tak? Lebih kurang kot no. Dah, saya tak tahu sangat. 100 orang lah katalah. Kapal terbang komersial 100 orang boleh naik sekali jalan. Tetapi jet pejuang hanya seorang boleh naik ataupun 2 orang sekali jalan. Bermaksud jalan-jalan perjuangan bukan semua orang boleh pergi.
terjunlah tuan-tuan dalam medan perjuangan. Kita akan rasa manisnya hidup. Kepahitan itu membawa manis. InsyaAllah. Baik, saya sambung. Maka kata Nabi, utitu bil buraq wa huwa dabbatul abyad tawilun fawqal himar wa dunal baghal. Didatangkan kepada aku buraq. Adik-adik kalau nak bulat-bulat kat kalimat mana-mana bulatlah nah. Buraq tu kan. Buraq wa huwa dabbatul abyad. Abyad ini apa? Putih kan. Baik. Maka jelas dalam hadis sifat buraq adalah, yang pertama apa sifat dia? Pertama, putih. Nombor dua, pertama, dia tu binatang. Dia tu binatang. Okay. Tuhan boleh buat mesin, Tuhan boleh buat awan terbang macam Son Goku tu, Dragon Ball lah. Tahu kan? Nampak lah, tengok Dragon Ball lah. Zaman kami tu Dragon Ball lah. Zaman lah apa? Dora the Explorer. Dora the Explorer. Kadang-kadang anak saya buka tengok juga. So, mana tempat tu? Tak nampak lah kan dia cakap dengan tu kan. Kita apa ni sebelah ya. Tapi tak apalah. Maka Nabi didatangi buraq dan hadis sebut dia binatang. Kenapa binatang? Tak apa. Ini perbandingan dia. Ini semangat. Perjalanan ini ada siapa? Nabi, Jibril, buraq. Nabi SAW adalah apa? Seorang Rasul lagi. Ayat yang Ustaz baca tadi, innama ana basyarun kan, mislukum, aku adalah mislukum, innama ana basyarun mislukum. Ayat tadi Imam baca tadi, Ustaz baca tadi, aku adalah manusia kan, Nabi sebut kan. Okey, ana basyar. Nabi ya Rasulullah Nabi, dan Nabi juga manusia. Satu. So perjalanan ni ada manusia, malaikat dan binatang. Tuan-tuan kena perhati dialog ni, formula ni. Malaikat, apa sifat malaikat? La ya'sunallaha ma amarahum. Tak pernah lawan Allah. Okey. Cuma buat apa Allah Taala suruh. Sampai ulama simpulkan malaikat ni ciptaan dia tidak ada nafsu, dia ada akal sahaja. Betul? Setuju? Baik. Malaikat ada akal sahaja, nafsu tak ada. Binatang, apa sifat dia? Dia ada nafsu sahaja, akal tak ada. Kalaulah binatang ada akal, tuan-tuan akan dapat saksikan ada parti-parti politik yang binatang menjadi calonnya. Betul? Jadi pada akal akan berlaku peralihan kuasa semua ni dalam kalangan binatang. Bahkan mungkin yang mengalihkan kita binatang tu sendiri. Karut manusia ni bergaduh sana bergaduh sini, fitnah sana fitnah sini, lompat sana lompat sini, mai kami buat revolusi lah. Binatang yang perintah kita. Boleh? Pasal dia ada akal. Tapi dia tidak ada akal, maka kita perintah dia. Dia cuma ada nafsu saja. So binatang ada nafsu saja, malaikat ada akal saja, manusia ada dua-dua. So kedudukan dia secara basic kedudukan dia, nombor satu paling mulia siapa? Ni basic malaikat sebab akal sahaja. Nombor dua manusia sebab ada dua-dua. Nombor tiga haiwan binatang sebab ada nafsu saja. Tetapi kalau manusia itu berjaya menundukkan nafsu dia, maka kedudukan dia akan naik above malaikat. Sebab even though meskipun dia masih ada nafsu, tetapi dia berjaya tundukkan nafsu dia dengan menggunakan akal tadi, maka dia lebih hebat daripada malaikat. Sebab dia diuji dengan nafsu. Kalau dia masih berjaya tunduk nafsu tu, maka dia lagi atas pada tu. Binatang, okey. Dan manusia itu kalau dia rebah dengan nafsu dia lemah, jatuh, tewas dengan nafsu dia, maka kedudukan dia rendah daripada binatang. Balhum adal, rendah daripada binatang. Sebab binatang rendah tidak ada akal, badanlah. Tapi hampa yang ada akal ni rendah juga, maka rendah daripada binatang. Itu uniknya Tuhan buat. Sama ada kita ni akan jadi hebat daripada malaikat atau rendah daripada binatang. Sebab Tuhan uji kita dengan dua-dua. No? Baik. Dan perjalanan ini Tuhan takdirkan Nabi naik buraq. Tengok kita sambunglah. Tengok dekat qala yang kedua tu. Qala farakabtuhu hatta ataitu Baitul Maqdis. Farakabtuhu, rakib, saya naik dia. Rakabtu dia madhi, naik. Farakabtuhu, dhamir hu ni kembali kepada dia. Siapa dia tu? Buraq lah.
Saya naik buraq tu hatta ataitu Baitul Maqdis. Saya naik dia, saya rakab, saya bawa dia. Lepas tu bersekat, orang tua panggil rakab, bawa tu. Bawa. Nah, baik. Maka situasi dia Nabi tunggang buraq. Dalam Kifatul Muhtaj, almarhum Tuan Guru Syahid Fatani sebut, buraq tu didatangkan dengan pelana dengan pelantang. Ada pelana. Pelana ni tali kekang tu. Okey. Okey. Apa? Uljam satu kalimah tu saya tak ingat. Baik. Maka tuan-tuan, situasi dia Nabi naik atas buraq, bawa dia, drive dia, dan yang tunjuk jalan siapa? Yang tunjukkan arah? Menjawab wis juga apa? Jibril. Baik. Baik. Kita recap balik tadi nah. Encik nama nah. Baik. Ada malaikat lambang apa tadi? Malaikat lambang apa? Ustaz sebut tadi? Akal. Binatang lambang nafsu. Nabi manusia lah. Baik. Jadi tengok situasi dia, Nabi manusia pandu nafsu. Dia bawa nafsu tu. Bukan nafsu tu bawa dia senang-senang, dia yang bawa. Dan siapa tunjuk jalan? Akal. Itulah perjalanan kita juga atas dunia. Kita lah memandu nafsu kita ini. Memandu ni ke mana? Akal tunjukkan arah mana nak tuju. Boleh tak Tuhan buat tidak ada buraq, terus Nabi naik? Boleh. Tetapi in order to teach us, untuk nak ajak kita buat buraq tu, nak bagi tahu nafsu kena ada. Tak ada nafsu nak berkembang macam kehidupan ini, nak beli belah, nak shopping, nak makan dan sebagainya, kena ada. Tapi kita pandu dia. Nak atok macam mana? Akal menunjukkan jalan. Itulah perjalanannya. Yang Nabi lalu, yang kita lalu. Nah, sebab tu Isra Mi'raj ini bukan perjalanan Nabi seorang, perjalanan kita bersama. Nah, sebab itu Isra Mi'raj bukan perjalanan yang kita patut cerita naratif. Sono Nabi jumpa kawan, Nabi jumpa kawan ni, gunting lidah apa. No, kita nak analisis. Apa cerita tu berkait dengan kita? Nah, maka perjalanan hamba itu dia pandu nafsu dia, dia yang kontrol. Akal menunjukkan jalannya. No, boleh cakap tu sikit lagi no. Ustaz tak dah habis. Tak apa, nanti ustaz-ustaz kat sini akan sambung no. Insya-Allah. Pasti panjang lagi ni sebenarnya ni. Ya Allah Akbar. Ataupun ustaz akan skip lah yang penting-penting boleh nak? Nah, saya minta izin pasal nanti dia akan berulang-ulang yang Nabi naik satu langit tu. Okey. Maka Nabi pun sampai farabatuhu bil halqi allati yarbitu bihil anbiya. Sampai Baitul Maqdis, Nabi tambat buraq tadi tu dekat satu tiang allati yarbitu bihil anbiya, yang Nabi-Nabi lain dulu pun tambat juga. Dalam pengajian hadis kita bincang tau, kenapa apa signifikan cerita ni? Kenapa Nabi kena cerita? Nabi tambat di tiang tu, dan Nabi sebut anbiya yang lain pun tambat juga. Okey. Kita cari apa signifikan dia. Tak jumpa. Ya? Maka ada hukum-hukum dalam dunia ini, syarak atas dunia ini, yang kalau kita fikir kita tidak jumpa signifikan dia. Ada. Tetapi kalau dia sahih daripada Allah dan Nabi, dia benar sebagai hukum syarak, kita tak jumpa jawapan. Sami'na wa ata'na, buat sudahlah. Itu pengajaran dia. Adapun saya satu orang guru di Edul dia kata, sebenarnya tak payah carilah, dia kata puasa di sudut sains tak payah, dia kata suruh buat pada orang Arab lah. Satu sudut betul lah dia kata tu. Tak perlukan dalil sains pun untuk kita puasa. Puasa lah, tetapi nak bagi juga dalil sains bagus lah. Tetapi bermaksud kita tak perlu sampai nak kena cerita puasa ni detoksifikasi apa benda datang buat kan. Tak perlu sampai tahu tu untuk puasa. Suruh puasa. Tapi kalau ahli sains nak kaji, baguslah, bonus. Maksudnya macam tu lah. Nabi tambat, tak jumpa ni apa signifikan dengan tambat ni. Tak apa, kalau itu arahannya, kalau itu yang Nabi-Nabi dulu buat ketika that particular time, buatlah. Banyak tuan-tuan kalau kita fikir balik kan, ustaz pasal apa nak kena buat lagu ni? Ramai tuan-tuan hari ni orang tanya ni tuan-tuan. Allah, ustaz Yaakob tahu lah macam mana orang tanya ni, manusia generasi bertanya ni pun masalah juga. Ustaz nak tanya sikit, apa pendapat ustaz tentang ustaz tu? Soalan macam ni jangan jawab, bahaya, dia perangkap. Perangkap tuan-tuan. Cukup banyak lah, saya satu saya tak jawab, saya tak mahu, saya kisah bergaduh dengan orang. Siapa kita nak menilai dia tu siapa? Di sisi Tuhan mungkin dia lagi hebat tuan-tuan. Allah Ta'ala tunjuk 2 kali dah kat kita. Allah irham Pak Yus, Allah irham Abang. Bagaimana Tuhan muliakan kematian mereka kan. Allahu Akbar. Jadi jangan terperangkap dengan soalan yang macam ni.
Orang dia nak ambil sekat-sekat. Imam Bukhari diperangkap dalam macam ni. Tuan baca sirah Imam Bukhari. Bila Imam Bukhari balik ke Samarkand, Bukhara, Naisabur, orang tanya ada soalan perangkap, dia jawab. Bukan salah dia. Orang yang tanya tu saja perangkap. Dia tanya soalan tentang mihnah khalqil Quran tu. Dia jawab, orang ni pi balik pi ke tempat tok guru lain nama Khalid bin Yahya, sorry. Yes, Khalid bin Yahya. Ke Muhammad bin Yahya, Khalid bin Yahya adik dia. Muhammad bin Yahya satu orang tu ulama hadis. Pi kata, ni ustaz tahu tak Ustaz Muhammad tu, Imam Bukhari tu, dia biajak lagu ni, ada ke dia pi kata lagu ni? Satu orang kutu ni, dia pi kat ustaz ni, dia cucuk ustaz ni, dia tanya soalan, dapat jawapan full, dia ambil sekat, dia pi habaq kat ustaz ni macam lain. Imam Bukhari diboikot sampai keluar beliau daripada Naisabur. Pindahlah pergi Bukhara pula tempat dia. Di Bukhara pun diboikot sebab cerita tu viral. Orang pakai tweet habis Imam Bukhari salah. Padahal dia tak salah. Ada satu orang, 2-3 orang ni jahat pergi edit jawapan dia. Daripada Bukhara diusir pula keluar Imam Bukhari sampai ke Samarkand. Sampai jatuh meninggal Imam Bukhari seorang-seorang di atas kuda dia malam raya. Seorang-seorang dia yang hari ni kita tumpang ilmu dan jasa dia, dan masa dia hidup orang buang dia, tuan-tuan. Maka kita kalau diuji sikit-sikit 3-4 orang kampung kata kat kita, tuan-tuan, biarlah Imam Bukhari kenal lagi teruk. Tapi lepas dia tidak ada, bagaimana Tuhan mengangkat nama dia. Saya sambung lagi lah. Okey, saya nak kena cepat nak pick up. Yang mana saya nak skip ni. Okey, saya minta izin ustaz-ustaz kat sini. Nanti lepas ni ustaz-ustaz mungkin boleh sembang berbincang anak-anak tahfiz perengan-perengan bawah ni lah, yang Nabi naik satu langit tu lah. Boleh naik insya-Allah. Saya nak pergi yang bawah lagi ni. Okey. Saya nak pergi yang mana, saya nak ambil pada baik. Tuan-tuan tengok dekat pasal ni yang bawah ni, dia cerita satu langit. Nanti Nabi akan naik langit yang ke-7. Nabi jumpa Nabi Ibrahim kan, yang bersandar di Baitul Ma'mur. Kemudian Nabi melihat di sana itu ada malaikat yang masuk tawaf, sekali masuk 70,000 orang malaikat. Adalah hadis ni. Ya, yang dah masuk keluar tak masuk dah. Pasal apa? Kuota penuh. Keluar masuk keluar tak pi dah haji kali kedua. Pasal terlalu ramai malaikat. Sampai tahu tu dalam hadis ni sebut. Maka itu bila orang cerita macam tu bermaksud dalil dia sahih, adalah hadis sahih Muslim. Cuma saya nak pergi kepada yang Nabi sebut, insyaallah. Baik. Fa futiha lana fa iza anna bi Ibrahim, jumpa Nabi Ibrahim. Kemudian baik. Sana saya baca Ustaz. Okey. Summa dhahaba bi ila sidratil muntaha wa iza waraquha kadhanil fiyalah wa iza thamuraha kal qilal. Ini baris ke berapa ni? Tak apalah, saya baca ajalah, kita tengok nah. Nabi kata, kemudian aku dibawa pergi ke sidratul muntaha, yang di sana itu aku melihat apa? Daun-daun di sana tu macam dengan telinga gajah. Kadhani fiyalah, telinga gajah. Kemudian pokok-pokok dia, kehidupan-kehidupan dia macam teko-teko dan cerek-cerek. Nabi cerita hadis ni. Nabi cerita lah. Kemudian Nabi dapat perintah solat kan. Ustaz tinggalan tu. Nabi pasal tuan-tuan pun tahu. Berulang-ulang kali Nabi turun dan naik, Nabi Musa beritahu kan. Sampailah yang last kali Nabi kata apa? Aku tak naik lah sebab apa? Sebab malu. 9 kali Nabi berulang alik minta diskaun daripada 50 sampai 5 tu. Kali terakhir Nabi naik, Allah Ta'ala tidak pernah kata, wahai Muhammad ini last dengan naik dah. No. Naik bagi, naik minta bagi. God never say no. Ud'uni fastajib lakum. Nabi naik, ya Allah, diskaun, bagi, turun. Tanya Nabi Musa, okey tak? Nabi Musa tak mampu buat. Naik lagi minta, ya Allah, diskaun, bagi lagi, turun. Naik lagi, ya Allah, diskaun, bagi. Every single time Nabi ask, Nabi minta, Tuhan bagi. Tidak pernah Tuhan kata, sudahlah kot, padahal Tuhan 9 kali naik dah. No. Even kali terakhir Nabi naik, Tuhan tak kata, wahai Muhammad, ni lah dah nah. Ni sampai tinggal 5 dah ni, pada daripada 50. Dah. Tetapi Nabi kata apa? Aku segan dah nak naik. Itu pun Tuhan faham Nabi, Tuhan faham sayangnya Nabi kepada kita. Tuhan kata apa? Walaupun dah diskaun tinggal 5, pahala macam 50 juga. Dalam hadis ni juga sebut,
Nabi kata, Allah Ta'ala bagi tahu dah, kalau hamba Allah, umat Muhammad kita ni, kalau kita ni buat dosa, niat nak buat pahala, Tuhan bagi dah pahala. Bila buat pahala, Tuhan gandakan pahala itu, kebaikan itu. Tetapi bila niat nak buat dosa, Tuhan tak bagi lagi dosa. Sampai takut tu. Ya? Maka Tuhan berikan kepada kita apa yang kita minta. Tuan-tuan cuba tonton flashback hidup tuan-tuan. 20 tahun lama sangat. Tak kisahlah berapa tahun pun. Tuan-tuan flashback balik hidup tuan-tuan. Pernah tak tuan-tuan dalam satu keadaan dalam hidup ni tuan-tuan terperangkap dalam satu jurang yang tuan-tuan rasa macam satu dunia benci aku. Pintu keluar tak jumpa dah. Habis aku kali ni. Serabut kepala otak dah ni. Tak jumpa jalan ni. Tuan-tuan, ya Allah, buka jalan ya Allah. Sengap-sengap, pelan-pelan, slowly. Hari ni tuan-tuan duduk di sini dengan tenang dan damai. Masalah itu telah berlalu. Tuhan padamkan masalah itu daripada tuan-tuan. Tuhan keluarkan tuan-tuan daripada masalah yang tuan-tuan sangka aku tak boleh keluar dah. Hari ni tuan-tuan keluar dan tuan-tuan dah lupa sebahagian daripada masalah tu. Pernah tak? Saya pernah. Saya yakin tuan-tuan pun pernah. Serabut sangat dah ni, pening ni, lagu mana aku nak buat ni, tak jumpa jalan, habis lah. Tapi pelan-pelan Tuhan bawa keluar, tak perasan pun. Duk tang ni dah rupanya no, ya Allah, dulu rasa rupa macam tidak ada esok punya serabut. Adik-adik ingat, adik-adik akan mengalaminya nanti dalam hidup. Akan mai fasa dalam kehidupan, adik-adik akan diuji dengan pilihan. Ni ada satu hadis sahih Ustaz terlepas tadi tu. Yang selepas Nabi semayang, yang atas tu kan, Nabi semayang, summa dakhaltu al-masjid fa sallaitu fihi rak'atain summa qarajtu faja'ani ya Jibril alaihi salam bi ina'in min khamrin wa ina'in min laban. Nafaqtartu laban. Nabi kata aku masuk semayang tadi Masjid Al-Aqsa ni, saya terlepas ni, minta maaf. Ni penting poin ni. Masuk semayang Masjid Al-Aqsa, bila Nabi keluar, Jibril bawa mai laban apa? Susu dengan khamar, arak. Suruh pilih, wahai Muhammad, pilih nak minum apa. Fakhtartu laban, Nabi pilih laban. Baik, Ustaz nak tanya, kalau ikut logik akal, kalau ikut tak boleh sembang macam ni. Tapi saja nak tanya adik-adik, bagi terus lah susu, Nabi ikut, betul tak? Betul tak? Memang Nabi kan pilih susu juga. Kenapa perlu ada option? Kenapa Jibril perlu bawa option kepada Nabi? Pilihan. Kerana ini perjalanan kita bersama. Dalam hidup kita ini sentiasa ada pilihan. Kita akan sampai di satu sudut, macam mana Nabi sampai dekat Masjid Al-Aqsa, sampai di satu sudut yang mana bila kita terhenti sebentar, di sana it's always ada pilihan masa tu. Dan pilihan yang datang sama ada bersifat arak ataupun bersifat susu, bersifat haram ataupun bersifat fitrah. Tuan-tuan serabut kena buang kerja, duit tak ada, anak-anak susah, bukan kena buang kerja, duit tak cukup, anak-anak ramai, duit tak ada ni, serabut. Akan datang dua pilihan, aku nak tikam ekor ke, aku nak buat kerja part time dia burger. Betul tak? Akan datang sentiasa dua pilihan yang kontra each other. Tuan-tuan kena kata, orang kata kat tuan-tuan, fitnah tuan-tuan, umpat tuan-tuan, dia datang dua pilihan. Aku nak diam dan ataupun maafkan kau, aku nak mencarut maki dia balik. Sentiasa datang dua pilihan. Tuan-tuan jalan ataupun tuan-tuan jadi menteri, orang tawarkan tuan-tuan tender yang tuan-tuan tahu ini memang rasuah, ini memang haram. Datang dua pilihan. Aku nak tolak iaitu fitrah halal, ataupun aku nak terima iaitu khamar dan arak yang haram. Sentiasa dalam hidup ini ada satu sudut dalam kehidupan tuan-tuan yang tuan-tuan akan diuji dengan pilihan. Manusia membuat pilihan hari-hari dalam hidup. Tuan-tuan mai ni pun pilihan tuan-tuan. Tuan-tuan bangkit pagi, tuan-tuan nak pakai baju apa pun pilihan tuan-tuan, betul tak? Banyak pilihan yang kita lakukan dalam hidup, tetapi berapa pilihan saja yang kita ingat dalam kehidupan kita ni. No, baik. Ustaz minta izin nak berhenti lagi 5 minit, boleh lah? Insya-Allah. Takut tuan-tuan ceramah lama-lama ni, takut orang kata dia ni tak berhenti lagi ke? Baik. Okay, sambung. Saya sebenarnya saya pakai jubah putih. Keluar kereta, keluar rumah tadi, mak saya duduk siaran pokok, mak saya kata, "Hang nak pakai jubah putih ya?" "Ha lah mak, nak pergi kat tahfiz ni." Mak kata, "Menyambang hang gelap." Tu saya masuk dalam, saya ambil jubah merah ke apa. Tu nampak orang steady sikit malam ni kan. Tidak saya bukan lagu ni. Kenal saya didok pakai seluar jeans gitu ya. Tapi dah mak suruh pakailah. Nak masuk kamera ni malam ni. No. Kata hang gelap pakai putih menyambang. Tak apalah.
Kecil-kecil saya suka pakai oren. Mau satu oren hang pakai lagi menyambak tau. Kecil-kecil dulu lah dia dak lah. Baik saya sambung noh. Tak apalah, seringkah macam ni lah adik-adik nah, ibu-ibu nah, ayah-ayah. Seringkahnya macam ni lah. Nanti ustaz-ustaz sambung lah. Nabi turun. Dia, proses tu panjang lagi lah. Nabi turun. Ustaz cerita secara detail dalam buku Cerita dari Langit terbitan Kara Bestari 212 muka surat. Tu saya tulis tahun 2015. Masih ada di pasaran no? Tapi saya tak bawa malam ni lah pasal stok tak ada. Tapi di Kara Bestari memang ada no? Baik, malam ni saya bawa satu buku yang lain. Tak mau cerita lah, kena habis kudah dulu. Baik, Nabi turun sampai ke Mekah balik. Baik, ustaz nak jawab cerita tadi tu. Ni ada yang kita tinggal tadi, tesis statement tadi yang mula-mula benda apa? Persoalan yang ustaz tinggal mula-mula tadi tu benda apa? Pasal apa pi? Banyak soal ingat RNR. Bagus, pick up kuat adik-adik ni. Pasal apa pi RNR? Bukan RNR bagan. Tuan kat saya. Ni RNR maksudnya sajalah buat RNR ialah singgah kan. Okay, baik. Ibu-ibu ayah-ayah, Nabi sampai di Mekah, Nabi termenung Ustaz. Terfikir, jadi tercengang Ustaz kan. Tahu tak siapa yang mendatangi Nabi? Dalam hadis sebut Abu Jahal kan. Dalam satu hadis sebut Abu Jahal yang mendatangi Nabi pagi itu. Dia orang the first man who come. Dia tengok Nabi duduk termenung, dia mai. Tadi Muhammad duduk termenung cantik ada pi. Apa pengajaran dia? Orang kapiak mengkewai. Orang kapiak mengkewai. Satu pengajaran dia lah. Yang kedua dia mai kat Nabi, dia tengok okey Muhammad tengah termenung, okey apa ni, dia tanya. Dialog ni saya buat dalam bahasa Melayu nah, tapi dalam hadis dialog dia lebih kurang ni au kama qal. Saya lapik au kama qal. Maka Abu Jahal tanya, Muhammad, what was happening ni? Dia speaking tu. Apa yang telah jadi kepada macam tu lah. Pasal apa ni? Maka Nabi kata, Nabi baik. Bu'istu bi jawami'il kalim. Nabi kata, aku diutuskan dengan kalimat yang jamek manik, yang ringkas, padat, yang straight to the point. Nabi bukan kitaman menyembunyikan. Maka bila Abu Jahal tanya, why? Muhammad, what was happening? Apa yang telah terjadi? Muhammad nampak lain macam begini ni. Maka Nabi kata, semalam aku pergi Palestin, Baitul Maqdis. Tuan-tuan, Abu Jahal dengar Nabi kata lagu tu, bawa keluar telefon dandan. Ni nak type kat Twitter ni. Muhammad dah merepek apa ni? Punya jauh Baitul Maqdis tu. Berapa bulan tu kan? You ready dah. Tapi cerdiknya Abu Jahal kata kapiak ni tuan-tuan. Bila mana dia berlembut, ada pasal. Orang kafir bila dia berlembut, ada pasal. Dia jadi lembut tu, dia kata, ya kak, Baitul Maqdis tu. Habis tu, habis tu naik pergi langit. Langit. Tu dia tuan-tuan, dia dengar-dengar naik langit cantik. Ini poin paling besar, viral tu. Ini buah terandah tu. Aku nak bagi buah ni, orang ikut Islam pun akan jadi goyang dengan Muhammad. Ni cerita naik langit tuan-tuan. Cerita pergi Baitul Maqdis. Bila pergi? Semalam. Balik mai pagi ni. Pagi ni sampai dah. Ya kah? Dia jadi gitu. Dia simpan. Lepas tu pergi mana lagi Muhammad? Lepas tu naik pergi langit. Naik langit lah. Lepas tu turun mai. Baik. Abu Jahal ni nampak orang kafir. Maka dia tanya cara elok. Muhammad, boleh tak kalau saya panggil orang Mekah semua mai? Muhammad cerita lagu ni, lagu cerita kat saya ni. Boleh tak? Rasulullah kata boleh, tak ada masalah. Pasal Nabi tak berdusta, Nabi tak tipu. Tapi Abu Jahal ada konspirasi dia. Dia ada perancangan dia. Dia kata cantik, aku beli buku nyempuk ni. Tapi dia tak tahu, saat lagi dia akan kena. Itu ya. Dia buat makar, Allah buat makar, tapi perancangan Allah yang lebih baik. Dia saat lagi dia kena. Abu Jahal pun panggil lah. Dia tweet merata ni pakai mai habis. Ni Muhammad dah cerita baik ni. Bagus ni. Tiba-tiba orang kafir tadi ni jadi pembantu agama Allah pula. Dia tukang panggil. Something wrong somewhere. Ingat yang tu. Abu Jahal yang selama ini menghalang urusan agama Allah, tiba-tiba dia yang jadi tukang panggil. Kena cek balik. Bukan semua, tapi kena berhati-hati. Tiba-tiba dia pula jadi Ansarullah. Hati-hati. Abu Jahal tukang panggil. Ini pengajaran dia. Bila bakat main berimpun, maka Abu Jahal kata, wahai Muhammad, cerita bagaimana cik cerita tadi ni, cerita perhabis. Maka Nabi cerita. Bila Nabi cerita tuan-tuan, polemik ni panjang lah. Cerita ni panjang lah sampai orang tanya Abu Bakar and so on. Ustaz tak mungkin sampai tahu tu detail. Ustaz nak pergi cerita yang ni ya. Bila cerita macam tu, habaq kata pergi Baitul Maqdis, orang-orang Mekah ni dengar gelak tak kira tuan-tuan. Ambil bila? Semalam. Balik bila? Ni pagi ni. Tu dia kita naik rapid apa ni? Betul lah. Kan? Pakat gelak ni tuan-tuan. Tetapi dalam hadis ni, Ustaz nak tarik satu analisis.
Bila saya baca ni ibu-ibu ayah, saya rasa macam tersentuh dah. Allahu Akbar, hebatnya Nabi. Kat mana? Orang pakat gelak ni, kemudian Abu Jahal kata, ada lagi, jangan gelak lagi. Ada punchline kedua. Abu Jahal kata, ni saya tambah. Muhammad, sambung lagi Muhammad. Maka Nabi kata, aku naik langit. Tu dia lah, langit tu turun bagi ni. Tu dia. Pakat gelak, berguling satu dan guling ni. Allah Kasim tu Baik. Dalam hadis ni cerita, dalam riwayat ni cerita, dalam ramai yang duk gelak guling tu, ada beberapa kerat yang tak gelak, yang sengak. Siapa dia? All those businessmen yang rajin keluar outstation, yang biasa pi Baitul Maqdis, yang biasa pi Palestin. Depa biasa pi. Orang yang keluar, minda dia terbuka, dia rajin keluar. Di Malaysia, di dunia Islam laku dah. Selalunya orang yang yang cepat marah, yang cepat melenting, yang cepat nak mengamuk emosi ni orang yang duduk dalam kampung, tak keluar mana. Tapi yang dia buka minda, dia rajin pergi mengembara, tengok sana, tengok sini, pergi mengaji, tambah knowledge, selalunya orang tu akan matang dan dia tidak cepat emosi. Dia akan mementingkan hujah berbanding emosi. Ini penting. Adik-adik ingat, nanti nak jadi ulama kan, hujah comes first. Jangan terbelenggu dengan emosi, jangan. Bahaya. Baik. Tengok saya bagi contoh ni. Maka yang pandai tadi tu, yang cerdik ni, dia pun duk rajin pergi menjaga di Baitul Maqdis. Maka dia berkata, wait, nanti sah. Dia nak muhung, dia tak muhung, tu cerita lain. Lah kita nak test dia based on hujah, akademik. Muhammad, awak pergi, tak pergi, berapa lama, itu bukan urusan kami. Tapi kalau betul awak pergi, apa yang awak tengok di Baitul Maqdis? Hadis adalah hadis yang lain dalam Sahih Muslim, riwayat orang lain. Tapi dalam Imam Muslim riwayat juga, Nabi kita masa tu, saya ambil daripada siapa? Dalam Sahih Muslim, riwayat daripada Qatadah kalau tak silap, tapi memang dalam Sahih Muslim. Hadis yang lain bukan dalam ni. Okey. Nabi kita masa tu aku terlupa. Aku tak ingat. Yalah tuan-tuan, Nabi orang lelaki. Orang lelaki ni tuan-tuan, kita pakai baju apa maring, kita ingat tak? Lupa. Saya sembang dengan bini saya kata, abang ingat tak kita mula-mula jumpa dulu, saya pakai baju warna apa? Saya kata, gila, aku baju kemarin aku pakai apa aku tak ingat. Baju hang kau nak ingat lagi, aku tak ingat lah. Laki memang tak ingat. Dia pergi kenduri, dia duduk di luar, orang perempuan masuk dalam kan, mau ambil masuk lah. Macam tak duduk di luar, dia makan nasi, dia ambil biusuk, dia gulung rokok daun lah kan. Tunggu bini buat apa? Bini masuk dalam, dia tengok habis segala apa pinggan, mangkuk, segala bilik pengantin. Nak tengok bilik pengantin pasal apa? Tak tahu. Nak tengok bilik pengantin juga. Dia pergi masuk bilik pengantin, tengok bilik pengantin, dia kata pula, cadar ni bukan kakak dia pakai dah kalau terlepas. Dia ingat tu. Tu dia orang perempuan dengan main dengan depa. Lelaki dia steady, tak ada masalah nak kata kau orang. Dia duduk kalau dia gulung kod kira clear lah. Yang perempuan ni, dia kata tu dia ni langsai kok dia pakai dah ni, pinggan ni, iko ni. Dia mula fikir. Balik kata kau orang pula tu bahaya. Jadi tak boleh tengok bilik pengantin pun tak apalah, biar takut betul-betul badan sudahlah. Dulu dia tradisi nak kena tengok juga bilik pengantin. Pasal apa tak tahu. Saya sambung lah. Maka perempuan dia ingat, Nabi terlupa. Bukan saya fitnah, bukan saya menghina Nabi wal'iyahzubillah. Tidak, hadis sebut. Nabi kata aku terlupa masa tu. Pastilah mana nak teringat tuan-tuan. Tetapi Tuhan datangkan Baitul Maqdis di depan mata Nabi. Hadis ni panjang, cerita pasal satu muka para Nabi. Nabi sebut, Nabi ni muka macam sahabat ni, Nabi ni muka macam sahabat ni, Nabi Ibrahim muka macam saya, Nabi kata. Tu hadis tu. Tapi dalam hadis tu juga sebut tentang peristiwa Isra Mi'raj yang Baitul Maqdis didatangkan di depan Nabi sampai Nabi boleh sebut every single junction, setiap satu simpang, setiap satu lorong, setiap batang tiang di Baitul Maqdis, seolah-olah Nabi memang every day, memang commute dengan Baitul Maqdis, memang selalu pi. Pasal Nabi boleh sebut tiang ni ada kedai makan ni, lorong ni ada kawan ni, di ni ada kedai mamak buka bola, contohlah ni. Satu details Nabi ingat sampai orang yang dengar ni, orang yang tanya ni kata, apa dia kata? Ini bukan kalam orang yang membaca, ini bukan kalam orang yang dengar daripada orang lain, ini memang dia sampai sendiri tempat tu. Kalau tidak, dia tidak boleh cerita sedetail ini. Sebab kami tahu, kami duduk menjaga di sana, apa yang Muhammad cerita sebiji, sedetail itu. Maka apa jadi tuan-tuan? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, masuk Islam ni. Yang Abu Jahal sangka dia boleh menang, akhirnya Tuhan buat kemenangan kepada yang hak, batil ditewaskan sekali lagi. Tuan-tuan, itulah peristiwa Isra dan Mi'raj. Kalau orang tanya kita kenapa perlu bawa Baitul Maqdis, sebab agar itu jadi hujah. Boleh ustaz tak payah pergi Baitul Maqdis, pergi langit terus. Okey, kalau pergi langit terus apa jadi?
orang nak tanya. Tuan-tuan, bayangkan kalau pergi langit tu tak pergi Baitul Maqdis, tiba-tiba orang tanya, okey Muhammad, kalau betul yang pergi langit, apa ada kat langit? Tuan-tuan, dan hadis Nabi sebut, daun-daun dia besar, telinga gajah. Pokok-pokok dia macam kolej, kendi kan. Tuan-tuan agak-agak yang gelak tadi tu dia pernah buat apa? Ambil pasang sapu muka tu, tu dia telinga gajah. Nampak? Pasal dia pun tak nampak. Sengaja Tuhan bagi Nabi sampai ke tempat yang orang boleh nampak, orang boleh nilai. Orang boleh nilai hujah kita, orang boleh cari dalil kita, orang boleh semak kita cakap betul ke salah. Itu tujuannya. Akademik dalam beragama tu kena ada. Orang boleh semak. Dia ni cakap betul ke salah ni? Ya, tapi jangan salah faham perkataan saya ni lah. Tapi maksud percakapan kita itu orang boleh hujah Nabi itu orang boleh nilai dia. Kalau kita kata ini ulama ni, macam mana kata dia ulama? Ni kita ada tulis, ini kita ada tulis. Wah, ada sandarannya. Dia ni ulama ni. Sebab kata dia ulama, dia boleh berjalan atas ayam. Problem. Betul tak? Minta maaf. Kalau boleh jalan lah. Tetapi kalau berjalan betul, kalau berjalan atas ayam itu ukuran ulama, itik lama dah jadi ulama. Minta maaf kasar. Minta maaf, saya sedih. Kita ukur ulama dengan yang tu. Kalau betul mencari adat, Tuhan bagi, yes, lesen. Tetapi itu bukan ukurannya. Ukurannya keilmuannya. Imam Nawawi, tuan-tuan kaji, carilah satu surau atas dunia yang tidak dibacakan kitab Imam Nawawi. Cari kalau ada. Tak ada. Even ceruk kampung mesti ada juga kitab Imam Nawawi, kitab apa pun yang dibacakan di masjid dan surau. Hebat Allah Ta'ala angkat Imam Nawawi. Itu ulama. Wali Allah lah. Apa lagi kan kehebatan dia tu. Ukuran begitu. Islam sekarang, umat Islam kena berbalik kepada benda-benda macam ni. Akademik, penulisan, penghujahan, benda-benda yang konkret. Bukan kita hanyut dengan benda-benda abstrak yang kita tak nafikan wujud, tetapi jangan sampai kita ligan hatu saja. Tidak jadi macam lagu pernah duk ada lah ni, ya, tak mahu sebut lah, ada bergaduh lah ni tu. Duk ligan benda yang abstrak yang aku sebut saja bergaduh dengan orang pula. Tapi tuan-tuan faham lah, no? Saya tak mahu terlibat dengan pergaduhan apa, tapi itu kesan dia. Bila kita instill dalam diri kita macam tu, maka bila kita membesar, kita mengembangkan Islam jadi lagu tu. Nak yang mistik saja. Nak yang dia ni wali dia boleh tahu apa hang kata. Tuan-tuan, kalau tahu semua benda itu wali, tak mahu saya bergaduh orang, saya tak mahu. Tapi saya nak beritahu kena ada hujah. Adapun benda yang mencari adat, benda yang karamah, kita setuju memang berlaku. Okey. Jadi kerana itulah Tuhan bawa pi Baitul Maqdis agar ada orang boleh soal, ada orang boleh cek. Betul tak? Muhammad kata ni. Betul memang ada tiang kat sini, memang ada kedai kat sini. Kalau tak pi Baitul Maqdis, terus nak langit, siapa nak cek? Betul ke tak betul? Daun macam dengan telinga gajah. Tak ada siapa boleh cek. Maka dia akan ketawakan Nabi lagi. Islam menang dengan hujah, bukan dengan sentimen. Ingat ayat tu sebagai penutup. Islam tertegak dengan hujah, bukan tertegak dengan sentimen. Islam tertegak dengan hujah dan hidayah lah. Wallahu ta'ala a'lam. Hadis ni adik-adik simpan, buat usrah, bincang. Boleh keluar kalam-kalam Arab dia, fi'il dia, wazan dia, apa dalam ni. Banyak boleh kaji ni tau. InsyaAllah kita doakan yang terbaik. Ustaz bukan Ustaz sekolah menengah biasa belajar sains. Tingkatan 4 saya dan P Ustaz, RMC Ustaz. Dan P Ustaz, tapi homesick. Balik mai kampung. Saya 7A PMR, dapat P3 RMC, tapi ada masalah homesick satu lah. Yang kedua pasal X-ray tu dia pernah report tapi tidak ada report. Ada X-ray saja. Ada 4 orang kena buang masa tu. Tapi tak ada sampai peringkat macam Ustaz jauh lagi lah, saya sat sangat. Lepas tu saya balik mai, habis pengajian sains, kimia, fizik, bio semua tu, si tidak ada agama lagi, tak pandai agama. Tak pandai sungguh, memang sungguh-sungguh tak pandai. Walaupun Tok Wan semua ni orang alim, tapi kita ni tak pandai, memang budak sains. Tapi SPM saya jatuh SPM teruk, saya dapat 4A saja. Member pakat pi semua, pakat pi sambung college, matric semua, saya duduk tingkatan 6. Saya masuk tingkatan 6, Allah Ta'ala takdirkan saya dapat kelas syariah, baru kenal agama. Saya ulang tempat, banyak dah benda ni kat tempat lain. Sebelum tu tuan-tuan, agama tak kenal, pergi sekolah tak pakai tudung. Masuk tingkatan 6, baru kenal agama tu apa, dapatlah kelas syariah 2 tahun tingkatan 6. Dapat kelas syariah 2 tahun tingkatan 6. Di sana dia saya sedih lah pasal semua kawan-kawan tinggal saya, kawan-kawan saya pandai.
Tapi Tuhan takdirkan di sana saya kenal agama, dan di sana saya jumpa isteri saya sekarang. Kemudian saya sambung, saya habis tingkatan 6, saya dapat 3.75, saya masuk UAA. Saya masuk UAA, saya ambil course counselling, pendidikan, sebab saya tidak ada basic Arab. Walaupun saya ada syariah, tapi Arab di STP saya tidak ada, sebab syariah di STPM bahasa Melayu. Maka saya tak boleh ambil course agama. Saya dapat either saya ambil law ataupun education. Saya kata saya kena ambil education, sebab orang tua tuan-tuan, dia tak, aku tak tahulah jadi apa pun, tapi cikgu senang kot, saya kata. Saya beranak 16 Mei. Saya lahir 16 Mei 1990. Ada sama orang saya 16 Mei 1990 ada, hari guru kita 16 Mei 1990. Kalau saya kata aku nak jadi cikgu, orang tua tuan-tuan, saya ingat saya dapat 3.75. Saya balik abang kat mak saya, takut abang kat ayah. Mak abang kat ayah, ayah weh dia dapat 3.75. Tu dia punya jauh, saya kata. Saya pun siapa saya kata tu, rupanya tu dia ingat 100 maka penuh. Tingkatan 6 pakai pointer kan, 4 flat. Baru saya terang balik, tak apalah. Saya masuk UAA, Tuhan takdirkan saya bertemu dengan Dr. Mazli Malik, satu orang tak tahulah politik lah, tetapi sebagai guru tuan-tuan cukup hebat dia cukup hebat. Anytime message sampai Dr. Mazli, dia sangat mesra budak-budak, lepak minum, dia lah kenalkan kami dengan pemikiran Malik bin Nabi dah, Muhammad Al-Assad lah, banyak lah menumpang jasa dia. Kemudian ditakdirkan Tuhan, saya duduk satu bilik dengan orang Arab yang tak erti cakap orang putih, tak erti cakap Melayu, kena merangkak juga orang cakap. Sebab masa tu siapa UA dia tahulah, 5 tahun dalam UA, tahun pertama tu wajib Arab dengan English. So mau tak mau wajib ambil. Saya menekuni Arab di sana. Lepas tu baru masuk kos. Okey. Dan ditakdirkan saya kenal dengan Dr. Ataullah Kopansky, suatu orang pakar sejarah dunia duduk di UAE. Apa saya boleh belajar sejarah sekarang ni. Saya grad daripada UAE, saya dapat sekolah Mahadul Islami. Kalau tuan-tuan ingat dulu Ar-Razi, Institut Ar-Razi dulu tu. Sekarang sekolah saya lah jadi sekolah SABK. Mengajar di sana. Saya duduk mengajar kuliah Malaran sikit-sikit lah. Lepas tu ada sedikit pertikaian. Orang kata pasal saya ni bukan ustaz. Biasalah. Maka saya pilih, saya cerita selalu dekat guru saya, Dr. Rahman. Dr. Rahman tu tak apa, main masuk belajar. Saya daftar USM buat hadis, pengajian hadis master. Alhamdulillah tamat semester 1 bulan 1 tahun lepas, tahun ni saya dapat 3.78. Ni bukan nak sembang ni, nak cerita kat adik-adik je lah. Saya dapat 3.78, adik-adik dengar. Maknanya kalau Tuhan nak letak kita di situ, satu dunia nak halang tak boleh. Sekarang baru masuk SEM 2, dan lepas ni penulisan tesis selesai lah. Sebenarnya tak tahu lah macam nak sambung lagi ke apa ke. Kita budak sains, tapi Tuhan akan corner kita di mana pun. Ingat, Tuhan cornerkan kita itu tidak sia-sia. Pasti ada jalan, pasti ada sebab kenapa Tuhan buat macam tu. Tiba-tiba Tuhan buang kita ke mana-mana pulau, ada sebab. Mungkin Tuhan nak bagi kita jadi tok guru kat pulau tu. Tiba-tiba Tuhan buang kita kerja daripada Kelang ni, ada sebab. Mungkin Tuhan nak bagi Kelang tempat lain yang gaji lagi tinggi. Yakinlah tuan-tuan. Saya frust sungguh masa saya tak dapat U dulu lepas SPM. Rupanya Tuhan nak bagi agama kat saya masa tu. Rupanya Tuhan nak bagi agama. Allahu Akbar. Hebat perancangan Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, 9.30 saya minta maaf terlajak masa. Mudah-mudahan lepas ni adik-adik sambung pengajian ni, bincang dalam usaha, insya-Allah. Kalau adik-adik ditakdirkan dapat ustaz-ustaz yang hebat, manfaatkan duduk dengan tuan-tuan guru adik-adik ni wallahu taala alam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma razuqna fahman nabiyyin wa ifdal mursalin wa lamal malaikatil muqarrabin wa hadina fi hidayatil arifin bi rahmatika arhamar rahimin. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafraqna min ba'di tafraqan ma'suma wa la taj'al fi la wala ma'na wa la tabi'una syaqala matuda wa la mahruma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.